Assalamualaikum anak-anak gemilang 2. Hari ini bersama Cikgu Khalida, kita akan mempelajari langkah-langkah keselamatan membersihkan luar bilik darjah. Untuk objektif pengajaran pada hari ini, pada akhir pengajaran, cikgu harapkan murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 daripada 6 langkah menjaga keselamatan sebelum dan selepas aktiviti membersih luar bilik darjah dengan tepat. Yang kedua, murid juga perlulah menunjuk cara sekurang-kurangnya 3 daripada 6 langkah keselamatan sebelum dan selepas aktiviti membersih luar bilik darjah dengan tepat. Sekarang, mari kita ulang kaji dulu nama-nama alatan yang kita dah belajar pada minggu lepas. Jom kita namakan alatan-alatan ini bersama-sama. Alatan yang pertama ialah penyapu. Penyapu. Alatan yang kedua ialah penadah sampah. Penadah sampah. Ihsan sedang menyapu menggunakan penyapu dan penadah sampah. Alatan yang ketiga pula ialah tong sampah. Tong sampah. Umar sedang memasukkan sampah ke dalam tong sampah. Keempat ialah kain lap. Kain lap. Umar dan Ihsan sedang mengelap cermin. Yang kelima ialah penyodok longkang. Penyodok longkang. Keenam ialah berus longkang. Berus longkang. Penyodok dan berus longkang digunakan untuk membersihkan longkang. Yang terakhir ni apa? Murid-murid tahu tak? Ya, jawapannya ialah pongkis. Pongkis. Sekarang, mari kita lihat langkah keselamatan semasa dan selepas penjagaan kebersihan luar bilik darjah. Pertama sekali, pakai pakaian yang sesuai. Kita perlu memakai pakaian yang sesuai untuk memudahkan pergerakan semasa membuat aktiviti dan juga menghindari kecederaan. Sekarang, cuba murid perhatikan gambar. Pakaian yang sesuai contohnya seperti seluar sukan, baju t-shirt dan juga berkasut. Dengan memakai pakaian yang sesuai, kita akan selesa untuk bergerak dan dapat membersihkan kawasan dengan betul-betul dan puas. Langkah keselamatan yang kedua ialah pakai sarung tangan. Kita perlu pakai sarung tangan untuk mengelakkan tangan daripada menjadi terlalu kotor dan juga mengelakkan kecederaan. Contohnya, jika kita kutip sampah dalam bentuk kaca, sarung tangan sangat penting kerana ia dapat menghindari tangan kita daripada terluka apabila memegang bahagian kaca yang tajam. Seterusnya, gunakan alatan dengan selamat. Kita mestilah gunakan alatan dengan cara yang betul dan juga perlu sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan kecederaan. Minggu lepas, kita telah teliti satu persatu cara penggunaan setiap alatan. Jadi, pastikan murid gunakan alatan dengan cara yang betul sebab setiap alatan ada fungsi masing-masing. Langkah keselamatan yang keempat pula ialah sediakan peti kecemasan. Peti kecemasan ialah koleksi ubat-ubatan untuk kecemasan. Ia juga dapat digunakan untuk merawat luka yang ringan.
Peti kecemasan penting kerana sekiranya ada murid yang tercedera semasa membersihkan kawasan, sebagai contoh, ada murid yang terluka tangannya, maka cikgu akan bantu murid dengan menggunakan ubat-ubatan ataupun plaster yang sesuai yang boleh didapati di dalam peti kecemasan. Langkah keselamatan yang kelima pula ialah cuci tangan selepas aktiviti gotong royong. Kita perlu cuci tangan untuk membersihkan tangan daripada kekotoran. Dengan mencuci tangan juga, kita akan dapat menghindari sebarang penyakit. Contohnya, sekiranya murid tidak membasuh tangan dan terus pergi makan, murid mungkin akan dapat keracunan makanan. Tetapi sekarang ni, kita juga perlu rajin cuci tangan walaupun bukan selepas aktiviti gotong royong kerana untuk menghindari wabak COVID-19. Pastikan murid rajin mencuci tangan di rumah. Yang terakhir, simpan semula alatan di tempat yang selamat. Alatan perlu disimpan untuk elakkan ia menjadi rosak. Selain itu, supaya tidak bersepah dan juga menghindari sebarang kecederaan. Contohnya, jika penyodok longkang hanya diletakkan di tengah-tengah jalan, mungkin akan ada orang yang terlanggar, tersadung dan terjatuh. Kita telah pun sampai di akhir video pengajaran. Tahniah cikgu ucapkan kepada kamu kerana telah berjaya menonton video ini sehingga habis. Terima kasih kerana hadir dalam sesi pengajaran hari ini. Bye! Jumpa lagi minggu hadapan.